Alhamdulillah, malam ni kita teruskan pengajian kita mempelajari ilmu fiqh melalui kitab Safinatun Najah. Dan pada ketika ini kita sedang mempelajari bahagian yang paling penting sekali dalam kitab Safinatun Najah. Bahkan antara bahagian yang paling penting dalam keseluruhan ilmu fiqh itu sendiri. Selama ni kita duk belajar pasal wudu, pasal mandi wajib, pasal tayamum, pasal istinja, pasal air tu ni apa semua, bertahun dah kita belajar bab bersuci, iaitu tujuannya adalah sebab nak sembahyang. Untuk apa nak mandi wajib, untuk apa nak ambil wudu, untuk apa nak tayamum, untuk apa nak istinja. Semua itu supaya untuk kita melakukan solat. Jadi semua tu adalah perantaraan untuk kita solat. Kerana syarat solat itu sendiri mesti kena bersih daripada najis dan kena suci daripada hadas besar, hadas kecil. Jadi kita dah belajar semua-semua tu, iaitu tujuan kita belajar itu adalah untuk yang ni lah, untuk sembahyang ni, solat ni. Sebab tu saya kata kita sedang mempelajari bab yang paling penting dalam fiqh itu sendiri, iaitu bab solat. Jadi pada kuliah yang lepas, Ustaz Firdaus telah menjelaskan berkenaan dengan rukun-rukun solat. Dan saya rasa macam ada beberapa catatan-catatan yang perlu saya kongsikan berkenaan tentang rukun solat ni. Kalau dalam buku hijau tu muka surat berapa? Ada Syekh? Ada. Muka surat 55 tentang rukun solat je. Rukun solat ya. Tingkatan niat. Saya nak minta patah balik sikit belakang, buka balik rukun solat, iaitu sebelum tingkatan niat. Kita dah belajar dah. Sebelum ni rukun solat tu yang ada berapa? Yang ada 17. Kita ada 13. Dah belajar dah. Tinggal lagi saya nak pergi secara laju-laju sambil kongsikan beberapa hukum hakam. Baik, rukun solat. Sebelum cerita bab rukun solat, dicerita dulu tentang ada beberapa sunat yang perlu dilaksanakan sebelum solat itu. Ada 2 sunat yang perlu kita lakukan sebelum solat. 2 perkara sunat yang perlu dilaksanakan sebelum menunaikan salat. Apa 2 sunat ini? Iaitu sunat melaungkan azan dan sunat melaungkan iqamah. Sunat melaungkan azan sebagai tanda telah masuknya waktu salat. Apa tujuan orang azan? Azan tu tujuannya nak bagi tahu orang lain waktu solat dah masuk. Apa tujuan iqamah pula? Iqamah nak bagi tahu bahawa sekarang ni nak dirikan salat dah. Bila nak dirikan salat, maka sunat iqamat. Bila masuk waktu, nak bagi tahu orang dah masuk waktu, sunat azan. Dan tentang perkara ni mungkin dulu-dulu saya pernah huraikan. Bila nak kena azan, apa dia tempat-tempat yang sunat kita azan selain daripada sebelum salat. Kalau ingat lagi lah, sunat kita azan ada lebih kurang 6 atau 7 keadaan sunat kita melaungkan azan selain daripada masuknya waktu solat. Agak-agak ingat lagi dah tu. Bila tempat kita sunat azan selain daripada sembahyang? Adam. Bila sunat azan selain daripada waktu sembahyang? Ada tak waktu lain sunat kita azan selain daripada waktu sembahyang? Ada. Contoh bila lahir anak. Bila ada baby lahir, sunat kita azan dekat telinga kanan, betul? Sunat kita iqamat kat telinga kiri. Itu contoh tempat sunat azan selain daripada waktu solat. Lagi? Waktu bila ada bala musibah ataupun ada apa kata orang, apa istilah dia? Earthquake, kebakaran, malapetaka lah.
Ya, bila ada bencana alam berlaku. Bila bencana alam, gempa bumi lah, tulah apa semua, sunat kita laungkan azan. Lagi? Yes. Apabila ada orang kena rasuk. Bila ada orang kena rasuk dengan jin setan, kena azan. Lagi? Sabar, belum kena rasuk lagi tu. Lagi? Ketika berlakunya kebakaran. Bila berlakunya kebakaran, sunat kita melaungkan azan. Lagi? Bila didekati oleh binatang buas. Bila ada binatang buas datang kat kita, ataupun kita duduk rumah kita, luar rumah tu ada binatang buas, rimau ke apa ni, buaya ke apa ke, sunat kita laungkan azan. Itulah yang saya ingat ya, lebih kurang ada 5-6 tempat lah. Orang mati. Orang mati tak payah azan. Tu baca tahlil ya. Setelah dia mati. Atau tengah nazak. Tengah nazak disunatkan kita ajarkan kepada dia syahadah. Orang tengah nazak ni, nazak ataupun sakaratul maut, sikit lagi nak mati ni kan. Sunat kita pergi kat telinga dia cakap la ilaha illallah. Suruh dia ikut la ilaha illallah. Tidak disunatkan azan ketika orang nak mati ni. Jadi sunatnya bukan azan. Sunatnya adalah bisik dekat telinga dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, suruh dia ikut kita cakap. Baik. Itu tentang yang kita pernah cerita dululah ya, dulu tentang tempat-tempat yang disunatkan azan selain daripada masuk waktu solat. Di sini ada, saya bacakan syarah sikit daripada kitab saya ni, ada buku ni. Dia datangkan satu masalah hukum berkenaan apakah hukum perempuan melaungkan azan. Boleh tak perempuan melaungkan azan? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Azannya untuk imam lelaki mah. Perempuan diharamkan untuk melaungkan azan. Sebab apa perempuan tak boleh melaungkan azan? Sebab dia bercanggah dengan tabiat diri perempuan itu sendiri yang bersifat lemah lembut. Melaungkan azan, mengeraskan suara, itu adalah tabiat orang lelaki. Jadi bila orang perempuan kuatkan suara, menjerit ataupun melaungkan azan dengan suara yang keras, maka di situ dia telah menyerupai orang lelaki. Dan boleh mengundang fitnah. Boleh menarik perhatian orang lelaki, tengok, siapa ni melaungkan azan, sedap suara dia. Orang lelaki semua akan pandang kepada orang perempuan tersebut. Maka sebab itu haram hukumnya orang perempuan untuk melaungkan azan. Walaupun suara macam-macam sedap macam suara Siti Nurhaliza, tetap tak boleh melaungkan azan. Walaupun ada orang dia punya suara punya sedap, boleh baca taranum, berlagu-lagu, mendayun-dayun suara dia, tetap tidak boleh melaungkan azan, hukumnya haram. Biar kita faham betul-betul. Jangan pula tiba-tiba ada orang perempuan azan kat rumah kita contohnya, ataupun surau masjid. Ya, hukum dia kena clear. Jadi perempuan haram melaungkan azan, betul ya? Apa hukum perempuan melaungkan iqamah pula? Boleh tak? Tak boleh. Boleh. Perempuan boleh melaungkan iqamah dengan syarat tiada orang lelaki berada di tempat tersebut. Contoh, makcik-makcik datang Darul Hikmah sebab ada program. Lepas tu tak ada orang lelaki di sini. Yang ada makcik-makcik je. Maka boleh seorang daripada makcik-makcik laungkan iqamah dengan suara yang perlahan. Dan seorang lagi boleh jadi imam. Perempuan mengimamkan perempuan tak ada masalah. Maksud dia iqamah dia ini suara yang perlahan, cukup didengari untuk diri dia dan juga perempuan-perempuan yang lain yang berdekatan dengan dia. Jangan pula iqamah sampai masjid depan sana boleh dengar. Itu tak boleh. Iqamah cukup setakat diri dia dan orang sekeliling boleh dengar, tu je. Sama juga hukum kalau nak sembahyang kat rumah. Contohnya kita nak sembahyang dengan cucu,
dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan, boleh kita suruh dia melakukan iqamah dengan suara yang perlahan. Lepas tu kita jadi imam. Boleh hukum dia. Yang penting tidak didengari orang lelaki. Selesai. Itu cerita tentang azan ya. Mungkin saya tengok ada juga perbincangan yang lebih banyak lagi tentang azan, tapi cukuplah. Soalan lagi. Ada orang nak sembahyang qada. Dia nak ganti sembahyang. Semalam dia lupa nak sembahyang maghrib isyak. Hari ni dia nak ganti maghrib isyak. Sunat tak dia melakukan azan dan iqamat? Untuk solat qada dia nak ganti sembahyang. Sunat tak? Hukum dia tetap sunat melakukan azan dan juga iqamat dengan suara yang perlahan. Okey, selesai. Saya mana luar bunyi ni. Kacau je. Kita masuk dekat bab salat. Sebelum ni kita pernah belajar tentang syarat-syarat salat. Kena tutup aurat, kena ngadap kiblat, kena bersuci daripada hadas besar, hadas kecil. Pakaian tempat sembahyang kena bersih daripada sebarang najis, sama ada mukhaffafah, mughallazah, mutawassithah, itu semua syarat. Dan beberapa minggu lepas Ustaz Firdaus telah mengajarkan tentang rukun solat. Syarat solat dah settle, rukun solat pun dah settle. Nanti kita akan belajar tentang sunat. Sunat ada ab'ad, sunat dengan hayat. 4 benda ni je kita belajar dalam sembahyang. Dengan nantilah ada lagi lah batal-batal sembahyang apa semua. Ulama mengumpamakan solat ini seumpama satu orang manusia. Solat itu kalau diibaratkan macam seorang manusia, maka rukun solat itu seumpama kepala bagi manusia itu. Boleh tak manusia hidup tanpa kepala? Tak boleh. Maka salat itu takkan sah melainkan dengan rukun. Rukun tu macam kepala manusia. Syarat salat itu seumpama nyawa dia. Walaupun ada kepala, tapi nyawa tak ada. Hidup tak manusia ni? Boleh berjalan tak? Boleh bergerak tak? Tak boleh. Walaupun rukun ada semua, tapi syarat tak cukup. Tak ada function, tak ada nyawa. Sunat ab'ad. Sunat-sunat ab'ad seumpama anggota badan. Kalau tak ada anggota badan boleh hidup tak? Tangan kalau tak ada, tak boleh hidup kalau tak ada tangan. Ada je orang boleh hidup tak ada tangan. Jadi sunat ab'ad ni macam anggota badan. Orang tak ada tangan dia boleh hidup lagi walaupun tak sempurna. Orang tak ada kaki boleh hidup lagi walaupun tak sempurna. Orang tak ada mata boleh hidup lagi walaupun tak sempurna. Jadi sunat ab'ad, kalau tak ada dalam sembahyang, sembahyang itu sah walaupun tak sempurna. Kalau tinggal sunat ab'ad dengan sengaja, salat itu sah, tinggal lagi tidak sempurna. Sebab itu bila salat itu sah tapi tak sempurna, sebab tinggal sunat ab'ad, maka sunat pula sujud sahwi untuk tampal balik sunat ab'ad tu. Kemudian ada juga sunat hayat. Sunat hayat ni seumpama apa? Sunat hayat ni seumpama rambut dan juga kuku. Orang boleh hidup tak kalau tak ada rambut? Tak boleh pula dah. Rambut ada tak ada, orang boleh hidup lah. Penting ke kalau rambut ni? Orang botak boleh je hidup. Setakat kalau tak ada kuku boleh hidup tak? Boleh kan? Itu sunnah hayat. Maksudnya kalau ada rambut, cantik lah, handsome lah. Macam Adam ada rambut kan, macam Amin ada rambut, handsome lah sikit. Tapi kalau botak, dia tak handsome tapi masih boleh hidup lagi, betul? Itu sunat hayat. Nak bagi cantik je, nak bagi cantik. Jadi itu perumpamaan. Kalau rukun itu seumpama kepala. Kalau tak ada kepala, manusia tak boleh hidup. Yang kedua, syarat salat itu seumpama nyawa.
Kalau tak ada nyawa, langsung tak boleh buat apa, walaupun ada kepala. Yang ketiga, sunat abad. Sunat abad itu seumpama anggota badan. Kalau tak ada, masih boleh hidup, tapi cacat. Kalau sunat hayat, dia seumpama rambut dengan kuku. Kalau ada, handsome, cantik. Kalau tak ada, tak apalah nak macam mana. Kan? Ya. Okey, selesai. Okey. Dan seterusnya sangat penting untuk kita fahami bahawa rukun-rukun dalam sembahyang itu dibahagikan kepada 3 jenis rukun. Rukun dalam sembahyang dibahagikan kepada 3 jenis rukun. Pertama rukun Adam, pertama rukun apa? Rukun qauli. Rukun apa? Qauli. Yang kedua rukun fi'li. Yang ketiga rukun dipanggil rukun qalbi. Qalbi dia sebenarnya pertama sekali rukun qalbi, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qauli. Yang ni mesti kena ingat. Ini mesti kena ingat. Dalam sembahyang 3 jenis rukun. Rukun qalbi, rukun yang pakai hati. Yang kedua rukun qauli, rukun yang kita baca mesti kena baca lafaz. Yang ketiga rukun fi'li, rukun perbuatan. Rukun qalbi ni satu saja. Satu je rukun dalam sembahyang yang menggunakan hati. Apa rukunnya? Niat kita pakai hati. Rukun qauli ada berapa? Rukun qauli ada 5. Rukun qauli ada 5. Cuba kita kira satu-satu. Apa rukun qauli yang mesti kita kena mention, sebut. Sebelum tu lagi, takbiratul ihram, 1. Yang kedua, membaca surah Fatihah, nombor 2. Yang ketiga, ya, tahiyat akhir, tasyahud akhir, itu nombor 3. Yang keempat, sebelum tu, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nombor 4. Kita kena ingat yang maksudnya tasyahud ni bermula at-tahiyatul mubarakatus salatu thayyibatu lillah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dipanggil tasyahud. Selawat itu dia dah masuk kepada rukun yang lain. Dia bukan termasuk dalam tasyahud, dia rukun lain. Dia rukun yang asing. Sebab tu tasyahud ni satu rukun, dengan selawat ni satu rukun yang berbeza daripada itu. Jadi rukun yang ketiga dalam sembahyang tasyahud akhir. Rukun yang keempat dalam sembahyang selawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir. So dua benda yang separated, dia dua benda yang terasing, terpisah. Okey? Rukun qauli yang terakhir nombor 5 apa dia? Memberi salam. Memberi salam yang pertama. Okey, memberi salam yang pertama. Memberi salam yang kedua hukumnya tidak rukun, dia sunat sahaja. Memberi salam yang pertama maksudnya macam mana? Betul. Okey. Yang dimasukkan rukun dalam sembahyang ni bagi salam ni, Assalamualaikum sahaja, walaupun tak pandang kanan. Pandang kanan itu hukumnya sunat. Sunat memandang kanan ketika bagi salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Pandang kanan hukumnya sunat. Yang wajib itu adalah Assalamualaikum tu. Lepas tu bagi salam ke kiri pula. Salam ke kiri itu hukumnya sunat, dan pandang ke kiri itu pun hukumnya sunat. Jadi kalau ada orang kan, dia sembahyang dia macam ni je, Assalamualaikum, dia pun terus belah daripada sembahyang. Sah tak sembahyang dia? Sah, walaupun dia tidak pandang ke kanan. Dan yang wajib itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi, itu hukumnya sunat. Sebab tu saya kata kalau dia sembahyang macam ni je, dia ngadap ke kiblat, Assalamualaikum, dia terus bangun, dia terus keluar, hukum dia sah sembahyang dia. Walaupun salam dia tak ada rahmatullah, walaupun dia tak pandang ke kanan, hukum dia sah. Tinggal lagi dia rugi sebab
tak dapat sunat. Warahmatullah tu sunat, dia rugi tak dapat pahala sunat. Pandang kanan, dia itu hukumnya sunat, rugi dia sebab tak dapat pahala sunat. Orang nak kejar pahala, apalah susah sangat. Assalamualaikum warahmatullah, apalah susah sangat. Senang je pun dapat pahala sunat, apa salahnya? Buat je lah. Tinggal lagi nak bagi tahu je mana yang rukun, mana yang sunat, biar kita tahu. Jangan pula bila kita kata ni sunat, tiba-tiba kita kata apa? Sunat lah, tak payah buat lah lepas ni. Jangan macam tu. Ada setengah orang lagi pelik. Bila dia tahu benda tu sunat, dia kata, menyesal pula aku buat sebelum ni, dia kata. Boleh pula menyesal pula. Apa hal, apa yang nak dimenyesalkannya? Benda sunat, kita disuruh kerja. Bila kita terangkan mana rukun, mana sunat, bukan suruh tinggalkan sunat ni, cuma just nak bagi tahu je, ni rukun, ni sunat. Orang zaman dulu, dia belajar benda ni sunat sebab nak buat benda tu. Orang zaman kita, dia belajar benda tu sunat supaya dia tak payah buat benda tu. Dia tinggalkan sebab dia nak buat dengan rukun je. Pelik orang zaman sekarang. Jadi walaupun yang kita kata ni, pandang kanan tu sunat lah, warahmatullah itu adalah sunat, bagi salam kiri itu sunat. Sunat tu nak suruh kita buat. Bukan kita kata sunat tu suruh orang tinggal. Tak. Jadi yang rukun tu kena buat. Memang kena buat lah, kalau tak batal sembahyang. Dan sunat itu pun kena buat. Sebab nak kejar pahala. Allah nak bagi pahala banyak-banyak, kita pula sibuk tak nak buat pula benda-benda sunat. Pelik kita. Jadi rukun qauli ada 5. Kalau saya suruh ulang balik boleh tak? Boleh. Cepat ulang. Cuba repeat. Cepat. Tak apa. Kita teruskan dulu ya. Banyak lagi ni. Tak pun masa tak banyak. Nanti repeat depan saya kejap lagi time makan. Okey. Saya just nak kongsikan sikit-sikit point-point. Benda-benda yang saya tengah cakap ni, benda-benda yang saya cakap ni elok kalau dicatat. Elok benda yang saya cakap ni kalau dicatat. Kemudian hukum meletakkan tangan selepas takbiratul ihram. Apa hukum kita Allahu Akbar, kita letak tangan macam ni? Ni hukum dia apa? Apa hukum kita letak tangan kat dada macam ni? Hukum dia apa? Tak boleh. Tak boleh pula dah. Tengok, kita angkat takbir Allahu Akbar. Ni. Biasa tak buat macam ni? Ke tak biasa? Biasa kan? Tengok, apa hukum dia? Hukum dia sunat. Dan sunat kita dalam mazhab Syafi'i adalah ibu jari kanan ke atas, ibu jari kiri ke bawah, dan 3 jari melekat di sini. Ini cara dia. Ustaz, kalau saya salah betul kan? Dia macam ni Dan sunat dalam mazhab Syafi'i, tangan diletakkan di atas pusat, di bawah dada. Ada setengah orang dia macam pemalas sikit, dia takbir macam ni ke bawah, tutup pusat. Ini tidak sunat dalam mazhab Syafi'i. Tapi sunat macam ni kalau mazhab Hanafi. Kalau macam-macam tengok orang Pakistan, Bangladesh ke apa ke, dia sembahyang dia macam ni je. Dia tutup pusat. Tutup pusat itu mazhab lainlah, mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i di atas pusat, di bawah dada. Ada satu mazhab, mazhab Maliki. Mazhab Maliki punya cara macam mana? Dia lepas. Sunat dalam mazhab Maliki, dia lepas macam ni. Allahu Akbar. Dia sembahyang macam ni. Ini mazhab Maliki. Kalau makcik-makcik pergi masjid surau, sebelah kita orang Arab. Orang Arab kebanyakannya mazhab Maliki. Dia sembahyang macam ni je. Jangan pula lepas sembahyang kita cari gaduh. Oi, kau tak belajar fiqh ke? Marah pula kat dia kan. Dia mazhab Maliki memang sunat macam ni. Ya, jangan pelik pula. Jangan kata, you ni sesat ke apa ni? Dia kata, itu dalam mazhab Maliki. Okey, saya nak tanya. Kalau kita ni mazhab Syafi'i sembahyang macam ni, boleh ke tak boleh? Tak boleh, tak boleh. Ha? Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Itu hanya mazhab Maliki.
Kita kata tadi letak tangan macam ni, hukum dia apa? Sunat. Jadi kalau lepas macam ni, boleh ke tak boleh? Ha? Ya? Ikut mazhab Syafi'i hilang sunat lah. Hilanglah satu perbuatan sunat. Okey, letak tangan macam ni sunat. Kalau tak letak tangan, kalau tak letak macam tu, hilanglah sunat. Tapi sah tak sembahyang? Sah. Tu je soalan saya. Sembahyang sah. Tinggal lagi hilang sunat lah. Jangan pula sembahyang kejap lagi semua tangan macam ni, pelik lah. Pelik kita. Tinggal lagi nak bagi tahu ini hukumnya sunat, walaupun dalam mazhab Syafi'i sunat. Ini just nak tambah-tambah sikit poin-poin dia. Meletakkan di bawah dada dan di atas pusatnya, itu dalam mazhab Syafi'i. Ya. Nanti dah habis nanti saya minta repeat balik semua. Ha? Sah i'tidal. Tumalina sujud. Okey. Ini tentang permasalahan sujud, ya, sedikit syarat-syarat sujud. Sujud ini tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 7 anggota sujud sebenarnya kan? Dahi 1, tangan 3, 2 lutut 5, 2 hujung jari kaki 7. Jadi bila kita sujud, 7 anggota ini mesti kena di atas lantai. Dahi 1, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 hujung jari. Hidung. Saya tengok ada ulama kata sunat ketika sujud letak hidung sekali. Tapi dia bukannya wajib. Yang wajib adalah dahi. Dan ketika sujud, perlu dipastikan bahawa dahi kita itu betul-betul menekan di atas lantai. Dahi ni mesti kena lantai dan dia kena tekan ke lantai. Tidak boleh seseorang kalau dia sujud, dia letak dahi dia tu, dia letak atas lantai tapi dia letak cukup-cukup je. Ada setengah orang, mungkin kalau dia tak belajar fiqh, dia akan buat macam ni. Dahi ni dia letak sikit je atas lantai. Cukup-cukup kena kulit ni ke atas lantai. Tu je. Kenapa dia buat macam tu? Maybe sebab sejuk. Lantai sejuk sangat. Dia semain atas lantai kan. Oh, sejuk sangat. Jadi dia letak sikit je. Ataupun lantai tu panas sangat. Dia letak sikit je. Lagi teruk kalau dia buat macam tu sebab dia tak nak dahi dia hitam. Orang kalau biasa sujud betul-betul tekan atas lantai, lama-lama akan ada kesan sujud kan. Ada orang dahi dia akan jadi hitam. Jadi dia tak nak dahi dia jadi hitam, dia sujud sikit je letak atas lantai tu. Cukup-cukup kulit ni kena atas lantai. Orang yang sujud macam tu, sujud dia batal, solat dia batal. Kerana syarat sujud itu mestilah dahi itu letak dan tekan sikit ke bawah. Ulama kata kalaulah ada kapas, dia sujud atas kapas, kapas itu mesti kena masuk dalam. Mesti kena tenggelam sikit, baru dikira sah sujud dia. Kalau dia sujud atas kapas, dia bangun, kapas tu tak berusik langsung, maksudnya dia letak sikit je atas kapas tu kan, hukum dia tak sah. Tapi bukan maksud dia kena letak kapas. Nak bagi gambaran saja. Kalau dia sujud atas kapas, mestilah kapas itu tenggelam sedikit. Macam itulah bila kita sujud di atas lantai, dahi kita ni kena tekan sikit pada lantai tersebut. Dia tak boleh letak cukup-cukup sikit je. Ada setengah orang kan, dia ambil wudu.
Lepas tu dia make up. Dia punya make up tu 3 jam. Kak saya berbual ni. Zaman sekarang lelaki pun dah ada make up dah. Dia make up 2 jam atau 3 jam kan. Lepas dia make up, dia nak sembahyang. Bila dia sujud, dia takut nak letak dahi dia atas lantai sebab nanti rosak make up dia kat dahi ni. Apa dia buat? Tu yang dia letak sikit di atas lantai tu. Hukum solat dia batal. Kerana sujud macam tu tidak sah hukum dia. Sujud itu mesti letak dan tekan sikit. Jangan pula tekan sampai retak lantai tu. Ada orang dia kepala dia kerah, dia letak, dia tekan sampai retak. Dia letak dan tekan sikit sahaja. Sikit tu kalau di atas kapas, kapas akan tenggelam. Tu kena check tu. Nak bagi tahu. Sebab ada keadaan-keadaan tertentu mungkin kita tak boleh nak sujud letak betul-betul. Contohnya kalau kita pergi umrah Masjidil Haram contohnya kan. Kita sembahyang di atas lantai. Di luar macamnya luar. Di kawasan Masjidil Haram tapi di luar. Panas, memang panas betul. Lantai tu tengah panas tu. Kita letak dahi tu, ya Allah, boleh terbakar dahi ni sebab panas punya basah. Tetap kena letak betul-betul. Sebab tu biasa kalau orang pergi sembahyang kat Masjidil Haram, dia akan bawa sejadah siap-siap. Jangan ngada-ngada pergi sembahyang kat Masjidil Haram tak bawa sejadah. Tiba-tiba kita terpaksa sembahyang kat lantai, lepas tu nak sujud atas lantai itu, boleh luka sebab lantai itu punyalah panas. Lagi sedap kalau kena sujud nanti dekat atas jalan tar. Itu memang kan, itu memang berapi dahi ni. Sembahyang kena sujud atas jalan tar tu. Saya pernah sembahyang sekali macam tu, ya Allah, bertaubat saya. Taubat sebab panas punya pasal. Lepas tu memang pergi sembahyang Masjidil Haram memang kita bawa jadah. Itu just in case nak bagi tahu tu. Syarat sujud mesti kena tekan. Satu lagi, ada orang setengah orang dia sembahyang. Dia sembahyang, ada kalanya kopiah dia tu terkedepan sikit. So bila dia sujud, yang kena di atas lantai itu adalah kopiah dia atau songkok dia. Atau ada orang ikat serban dia sampai ke depan macam ni. Dia pun sujud. Jadi bila dia sujud, dahi dia tidak kena pada lantai. Yang kena adalah kopiah dia. Sama juga orang perempuan. Ada kalanya pakai apa tu? Anak tudung nama dia. Anak tudung tu sampai ke depan sangat ataupun telekung dia tu ke depan sangat. Bila dia sujud, dahi tak kena pada lantai. Yang kena adalah dia punya tudung telekung depan tu. Hukum dia batal. Kerana untuk dahi sahaja disyaratkan kulit ini mesti kena lantai. Beza dengan 6 anggota sujud yang lain, tangan, lutut, hujung jari, tidak disyaratkan mesti kena kulit. Kulit tak syarat. Yang kulit mesti kena ni untuk dahi saja. Jadi kalau orang perempuan sembahyang, time sembahyang dia sujud, tangan dia berlapik di bawah telekung. Sah ke batal? Sah, sebab tidak disyaratkan kulit ni mesti kena. Tak ada syarat. Jadi kalau dia sembahyang, dia lapik dengan telekung ke, tak ada masalah, boleh. Tapi kalau dahi ni berlapik, batal. Jadi dahi ni tak boleh berlapik. Kulit dahi tak boleh berlapik. Kalau kulit tangan berlapik, lutut mestilah kena berlapik ke tak? Ada tak orang sembahyang lutut dia tak berlapik? Mestilah kena berlapik. Dengan hujung jari kalau berlapik, itu tidak membatalkan salat. Tapi kulit dahi mesti tak boleh berlapik. Ada pula yang bertanya, Ustaz, boleh tak kalau saya sembahyang tu rambut saya dah ke depan sikit macam ni? Dia pun sujud. Kalau dia sujud dalam keadaan rambut dia tu dah tutup dahi dia, lepas tu dia sujud kan? Sujud dia sah ke batal? Jawapan dia, selagi ada kulit dahi yang terkena dekat lantai, sembahyang dia masih sah. Walaupun sebahagian dah kena tutup.
dengan rambut ataupun sebahagian dah terkena tutup dengan kopiah. Yang penting adalah sebahagian daripada kulit dahi ini yang kena pada lantai. Yang batal tu kalau keseluruhan dahi dia kena tutup. Orang lelaki, contoh, ada orang rambut dia panjang macam Pontianak contoh dia. Time dia sembahyang, rambut dia jatuh ke depan. Rambut dia jatuh ke depan, tutup. Semua dahi dah kena tutup dengan rambut tu. Dia pun sujud, batal. Sebab keseluruhan dahi dah kena tutup dengan rambut dia. Tapi kalau ada rambut sikit je kat depan ni, dia sujud, ada bahagian dahi dia yang masih terkena, selamat, sah. Selagi ada bahagian kulit dahi yang terkena pada lantai. Faham tuan-tuan ya? Itu cerita sikit pasal masalah sujud. Next topik Ustaz. Ha? Next topik apa dia? Ha. Silakan je. Macam mana orang yang sembahyang duduk atas kursi? Duduk atas kursi. Allah Ustaz. Orang yang tidak mampu untuk bersujud, maka hilanglah syarat sujud tu. Dia tak boleh sujud, dia terpaksa sembahyang atas kerusi, dia tak boleh sujud. Maka dia wajib mengisyaratkan sahaja kepada sujud. Dia duduk atas kerusi kan, sebab dia tak boleh sujud, sakit kaki, sakit pinggang, orang dah tua, dah uzur. Jadi dia sembahyang atas kerusi je. Bila dia nak rukuk, maka dia tundukkan sedikit badan dia. Lepas tu i'tidal, naik balik. Untuk sujud, dia kena tunduk lebih lagi daripada rukuk, untuk membezakan rukuk dengan sujud tu je. Dia tunduk lebih sikit daripada rukuk dia tadi. Lepas tu duduk antara dua sujud. Lepas tu sujud kali kedua. Lepas tu naik balik, baca Fatihah lah. Jadi dia kena tunduk hanya sekadar membezakan dia dengan rukuk tadi. Ada orang, dia dah lah sembahyang duduk, dia nak sujud juga, dia pergi sujud sampai ke bawah. Tak sunat macam tu. Sunat dia sekadar tundukkan sikit badan dia, membezakan di antara rukuk tu je. Kalau dia rukuk sikit je, okeylah, nanti sujud lebih sikit lah daripada rukuk tadi. Tu je. Jadi itu kaifiat untuk orang yang sembahyang duduk. Memang dalam hadis Nabi kata, barang siapa yang tidak mampu solat berdiri, maka hendaklah dia sembahyang duduk. Jadi sembahyang duduk macam itulah kaifiat dia. Yang tak mampu berdiri, dia sembahyang duduk. Ini untuk solat wajib sahaja. Kalau untuk solat sunat, boleh tak dia sembahyang duduk walaupun dia boleh berdiri? Boleh. Kalau sembahyang sunat, dia boleh duduk walaupun sebenarnya dia boleh berdiri. Dia boleh duduk walaupun dia boleh berdiri. Jangan cakap, ngada-ngada betul dia ni, boleh berdiri tapi nak sembahyang duduk. Jangan cakap macam tu. Hukum dia boleh. Mungkin kita malas nak berdiri kan. Memang malas je. Sebenarnya boleh berdiri tapi malas. Boleh je sembahyang duduk, tak ada masalah pun. Tinggal lagi ulama kata, orang yang solat sunat duduk dalam keadaan boleh berdiri, maka dia dapat separuh pahala daripada orang yang sembahyang sunat berdiri. Kurang sikit lah, tapi still dapat. Lebih baik solat duduk daripada langsung tak sembahyang. Daripada langsung tak sembahyang sunat, sembahyanglah sunat walaupun dalam keadaan duduk. Tak ada masalah. Baik, kita teruskan sikit lagi ya. Ya. Ada pun ada soalan jap. Silakan. Orang yang sujud dalam solat tu, Orang yang sujud. sujud dalam solat tadi. Okey. Orang sujud dalam solat, kalau hitung tak kena, batal tak batal? Okey. Sah tak sah? Jadi macam kita katakan tadi, ketika sujud mesti ada 7 anggota yang mesti kena-kena. Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 hujung jari. Satu lagi saya lupa nak tekankan sikit tadi, bahawasanya ketika sujud tidak boleh jari kaki kita tu terangkat. Siapa yang time sujud jari kaki belakang dia tu terangkat, sujud dia batal. Kerana tak cukup anggota sujud dia.
Dan tidak cukup sekadar jari kaki itu hanya kena pada lantai. Bukannya cukup sekadar hujung tu kena, tidak. Syarat dia, jari itu mesti dibengkokkan sikit. Maksudnya, perut, cuba faham ya, perut ibu jari kaki. Perut ibu jari kaki itu mesti kena-kenakan lantai. Bukannya hujung jari itu kena sikit macam tu. Ada orang sujud, belakang dia tu jari tu kena sikit je. Tu tak jadi. Disyaratkan kaki jari itu mesti ditekapkan pada lantai. Walaupun sedikit. Jadi kalau hujung jari sahaja tak cukup, apatah lagi dia punya hujung jari terangkat daripada lantai. Habis batal sujud dia. Jadi sujud itu mesti kena tekap sikit hujung jari kaki tu atas lantai tu. Benda-benda ni mesti kena diperhatikan sebab benda ni kalau tak ngaji ada kalanya tak perasan. Tersilap juga. Dah azan dah. Sekali sikit lagi Ustaz. Kalau solat isyak semua. Jadi apa hukum meletakkan hidung di atas lantai ketika sujud? Hukum dia sunat. Sunat kita sujud letak dahi dan letak hidung sekali. Bukan. Yang letak dahi tu hukumnya wajib. Letak hidung ni hukumnya sunat. Jadi sunatnya letak hidung sekali. Kalau tak letak hidung, sah je. Tinggal lagi hilang sunat lah. Lepas tu ada satu benda ni, saya tengok penting juga untuk kita faham. Okey, mana tadi? Tu dia. Kita tunggu sekejap azan keluar tu habis. Biasa tak dengar azan keluar, hari ni dengar kuat pula azan dia. Kita tunggu habis sekejap, tunggu azan. La ilaha illallah Sayyidina Rasulullah. Terima kasih pengerusi majlis. Ada MC rupanya ini. Baik. Seterusnya tuan-tuan, saya nak habiskan satu je ni lagi ni, iaitu berkenaan apakah perbezaan antara kaifiat solat antara lelaki dan juga perempuan. Jadi cara solat ni ada beberapa sudut kaifiat solat ni berbeza antara lelaki dan perempuan. Jadi apa sudut-sudut yang berbeza di antaranya? Di antaranya orang lelaki ketika angkat tangan takbir dan ketika rukuk dan ketika sujud. Dalam tiga keadaan ni disunatkan bagi orang lelaki untuk merenggangkan kedua sikunya. Maksudnya menjauhkan siku dia daripada tulang rusuk. Contoh dia angkat takbir, ni rusuk dia ni jauh daripada
Siku dia ni jauh daripada rusuk. Dijauhkan macam ni. Kalau orang perempuan, dia sunatkan didekatkan siku ni kepada perut. Dia macam ni. Ni cara orang perempuan. Kalau lelaki macam ni. Sama juga ketika rukuk. Ketika rukuk, sunat orang perempuan siku ni dikepitkan kepada rusuk. Untuk orang lelaki, dia jauhkan. Dia bukakkan. Sama juga ketika sujud. Ketika sujud, orang lelaki disunatkan bukak. Bukak di antara siku dengan ni. Sedangkan orang perempuan disunatkan untuk dia kepitkan. Itu satu cara. Bukan satu cara, itu satu sudut. Daripada sudut, takbir, rukuk, sujud, orang lelaki dia kena jauhkan siku daripada rukuk. Jauhkan siku daripada rusuk. Tu melalut-lalut aku mengajar ini. Menjauhkan siku daripada rusuk. Tulang rusuk ni. Ada pun orang perempuan disunatkan mendekatkan siku kepada rusuk. Itu nombor satu. Nombor dua. Nombor dua adalah orang lelaki, dia sunat membaca dengan kuat ketika salat, pada salat yang dibaca dengan nyaring. Maksud dia, kalau orang sembahyang subuh, maghrib, isyak, walaupun sembahyang sorang-sorang, sunat bagi dia untuk menguatkan suara. Walaupun sembahyang sorang-sorang. Sama seperti kalau dia jadi imam lah. Kalau jadi imam, tu solat subuh, dia sunat menjaharkan, istilahnya menjaharkan suara, kuatkan suara. Kalau jadi imam pun sama. Kalau dia sembahyang sorang-sorang pun macam tu. Zuhur asar, imam pun senyap, makmum pun kena senyap. Dengan kalau dia sembahyang sorang-sorang pun senyap. Senyap maksud dia tidak menguatkan suara. Baca dalam hati. Dia bukan baca dalam hati Dia baca perlahan. Yes. Istilah yang betul baca perlahan. Bukan baca dalam hati. Siapa sembahyang zuhur asar apa-apa, dia sembahyang macam ni. Salat dia batal. Kerana syarat Fatihah ataupun syarat semua rukun qauli itu tidak boleh baca dalam hati. Dibaca dengan dilafazkan dengan suara yang perlahan. Suara perlahan tapi mesti dilafazkan. Benda ni ramai pun tak tahu. Dia baca Fatihah mulut tak bergerak pun. Dia baca Fatihah dalam hati. Batal sembahyang. Siapa baca Fatihah dalam hati sembahyang batal. Fatihah itu mesti dilafazkan dengan suara yang perlahan sekadar telinganya sendiri mendengar. Itu je. Bukan tak boleh baca dalam hati. Baik, kembali. Kalau orang lelaki, dia sembahyang subuh sorang-sorang, sunat dia kuatkan suara. Dengan zuhur asar, tak payah kuatkan suara. Dengan maghrib, 2 rakaat terawal. Dengan isyak, 2 rakaat terawal. Sunat dia kuatkan suara walaupun dia sembahyang sorang-sorang di rumah. Walaupun sembahyang sorang-sorang di rumah, sunat dia kuatkan suara. Seperti kalau dia jadi imam. Ada pun orang perempuan, semua sembahyang dia tidak disunatkan kuatkan suara walaupun sembahyang sorang-sorang. Walaupun sembahyang di rumah sorang-sorang, subuh ke, maghrib ke, isyak ke, dia memperlahankan suara dia sama macam zuhur asar. Jangan pula kita duduk sorang-sorang kat rumah, sembahyang isyak, mangai suara dia kuat. Kuat sama macam kuatnya suara imam kat masjid. Tak jadi. Orang perempuan tidak disunatkan mengangkat suara sepanjang semua sembahyang dia. Ada pun orang lelaki, kalau dia sembahyang seorang-seorang sekalipun, 2 rakaat subuh, 2 rakaat terawal maghrib, 2 rakaat terawal isyak, sunat dia menjaharkan, menguatkan suara dia. Clear tuan-tuan ya? Jadi, untuk orang jadi imam, seperti yang sedia maklum lah. Ya? Jadi, kalau imam, Adam, kalau jadi imam, bila kena kuatkan suara kalau jadi imam?
Subuh, 2 rakaat subuh lagi, Maghrib dan Isyak. 2 rakaat maghrib dengan 2 rakaat isyak. Kecuali Zuhur dan Asar. Kalau jadi imam zuhur asar kena kuatkan suara tak? Kena kuatkan suara ke tak payah? Imam? Tak payah Silent. Silent. Silent the voice. Bukan silent. Bukan silent. Dia kurangkan suara saja, perlahankan suara. Okey. Itu antara perbezaannya. Termasuk antara perbezaan antara lelaki dan juga perempuan dalam sembahyang itu adalah kalau orang lelaki sembahyang berjemaah, imam tersilap melakukan sesuatu perkara, maka orang lelaki kena tegur imam. Orang lelaki kena tegur imam macam mana? Kalau imam tersilap melakukan perbuatan, contoh imam sujud untuk kali ketiga contoh. Imam terlupa. Tadi kat rumah tadi baru bergaduh dengan bini. Dalam sembahyang dia fikirlah apalah aku nak jawab kat bini aku. Pak, dia sujud kali ketiga pula. Boleh tak sujud kali ketiga? Tak boleh. Dia terlupa, dia tersujud kali ketiga. Makmum nak tegur imam tu. Takkan makmum nak menjerit, "Woi imam, fahal sujud ketiga ni?" Maka macam mana makmum nak tegur si imam? Kalau lelaki, dia kena tegur dengan membaca Subhanallah. Imam kalau dengar makmum sebut Subhanallah, imam kena tahu yang dia ni tengah tersilap. You kena patah balik lah. Kalau orang perempuan, kalau nak tegur, perempuan tegur dengan cara tepuk tangan. Iya, orang perempuan kena tepuk tangan. Kalau nak tegur imam, tepuk tangan macam mana? Macam ni. Orang perempuan tepuk macam ni je. Jangan tepuk macam ni pula. Terkejut imam ke depan tu. Pelik pula jemaah perempuan ni kan. Jadi orang perempuan kalau nak tegur imam, dia tegur macam ni. Dan ingat, saya pun ada kalanya confuse juga kan. Kita ada peraturan. Apa yang kita boleh tegur imam? Tadi saya pun baru rujuk dengan Ustaz Firdaus. Makmum tidak boleh tegur imam kalau imam meninggalkan satu benda yang sunat, walaupun kalau imam tinggalkan benda sunat abad. Kalau imam terlupa, dia tertinggal sunat abad, makmum tak boleh tegur. Tak perlu tegur lah maksud dia. Contoh, biasa berlaku, imam terlupa baca doa kunut time solat subuh. Makmum belakang tu kena tegur ke tak payah? Tak payah. Sebab yang ditinggalkan itu adalah sunat. Meninggalkan sunat, dia bukan satu kesalahan, maka tak perlu ditegur. Percaya cakap saya, orang kalau tak mengaji fiqah, imam kalau terlupa kunut, siap imam tu. Bergema satu masjid tu tegur, Subhanallah. Imam tu terkejut punya pasal, imam tu dia terlupa kunut, dia dah sujud dah. Kena tegur Subhanallah. Imam bangun balik untuk baca doa kunut, solat imam dan makmum semua batal. Sebab apa solat mereka batal? Tak baca kunut. Bukan sebab tak baca kunut. Baca kunut hukum dia sunat kan? Kerana imam telah sujud, dia dah masuk rukun lain, tiba-tiba dia tinggalkan rukun nak buat benda sunat, hukum dia batal. Hukum dia batal. Kalau dia dah masuk kepada rukun, dia tak boleh patah balik untuk benda sunat. Sebab tu imam, yang jadi imam kena ada ilmu fiqh. Nak jadi makmum, kena ada ilmu fiqh juga. Jadi makmum tidak perlu tegur kalau imam tertinggal benda sunat, walaupun sunat abad. Contoh lagi satu. Kejap lagi contoh, saya jadi imam isyak kejap lagi. Saya terlupa baca tasyahud awal. Saya tak baca tasyahud awal, saya terus bangun masuk rakaat yang ketiga. Saya perlu ditegur ataupun tidak?
Tak perlu ditegur. Biarkan saja untuk saya masuk kepada rakaat ketiga. Saya terlupa baca tasyahud awal ni. Kenapa tak perlu ditegur? Kita kena faham, tasyahud awal hukum dia sunat. Berbeza kalau saya terlupa tasyahud akhir pada rakaat keempat. Saya bangun lagi untuk rakaat yang kelima. Saya tak tasyahud rakaat keempat, bangun lagi tambah rakaat kelima pula. Maka di situ mesti kena tegur sebab saya tambah rakaat, saya lupa tasyahud akhir. Tasyahud akhir hukumnya apa? Itu rukun. Tinggal rukun kena tegur. Tinggal sunat tak payah kena tegur. Faham tuan-tuan ya? Saya betul-betul tengok banyak yang tersilap. Cuba bayangkan, imam terlupa tasyahud awal. Dia dah bangun dah. Dia dah berdiri dah pun. Tiba-tiba makmum belakang tegur. Tegur sebab imam tak baca tasyahud awal. Makmum tegur, subhanallah. Bila imam dah kena tegur tadi, baru dia tengok, terlupalah baca tasyahud awal. Imam pun patah balik baca tasyahud awal. Minta maaf nak sebut, siapa yang bangang? Imam ke makmum? Imam dah bila. Dua-dua bangang. Makmum tegur padahal dia tak perlu tegur. Apa hal kau tegur? Imam terlupa benda sunat je pun. Kau tak payah tegur, kau senyap-senyap dah. Makmum tegur tu dah salah dah. Yang lagi berat salah dia adalah imam yang dah bangun tu, dia dah berdiri, dah masuk rukun baru dah. Tiba-tiba dia turun balik untuk benda sunat abad. Batal sembahyang. Sembahyang imam batal, sembahyang makmum pun batal kalau makmum tidak mufaraqah. Sebab tu saya kata, nak beribadat, ibadat ni mesti memerlukan ilmu. Dia bukan main balunnya. Dia tak boleh main hentamnya. Semua ada peraturan, undang-undang. Tuan-tuan, kita start kereta. Kita start kereta satgi, keluar je dekat jalan raya. Jalan raya tu dah penuh dah macam-macam undang-undang dah. Ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning. Siapa langgar kena bayar denda. Ada line, ada double line. Tak boleh potong, tak boleh cross. Kalau line yang putus-putus, boleh kita potong, boleh kita cross. Ada tanda, tak boleh belok kanan, boleh belok kiri saja. Kalau kita langgar, kena saman. Ada papan tanda 60 km sejam. Maksudnya tak boleh lebih daripada 60. Kalau lebih, kena saman. Itu undang-undang dekat jalan raya. Melambat undang-undang dia. Siapa langgar, kena saman. Kalau atas jalan raya tu macam-macam undang yang kalau kita tak tahu, kita akan langgar dan berderetlah saman akan datang. Sama dalam sembahyang. Bahkan dalam sembahyang lebih banyak lagi undang-undang yang kena ada. Atas jalan raya kita boleh jaga undang-undang. Dalam sembahyang tak jaga undang-undang. Main langgar je. Memang tak kena saman kalau langgar undang-undang dalam sembahyang. Memang tak kena saman. Saman tu kat akhirat nanti kena. Tuhan akan tanya ni, kau belajar tak belajar pasal sembahyang? Main langgar ya. Nanti jawab depan Tuhan. Kita nak langgar undang-undang jalan raya, kita takut dapat saman. Saya punya kereta beza ni dah berpuluh saman tak bayar tu. Masuk highway tu tekan 170. Tu jangan tengok dia kereta beza tu. Dia Jadi kita kalau langgar jalan raya punya undang-undang, kena saman. Tapi nak langgar undang-undang dalam sembahyang, kita tak kisah. Yang lebih parah, dia tak tahu apa undang-undang dalam sembahyang. Itu lagi parah. Apa yang membatalkan tak tahu. Apa yang sunat tak tahu. Mana yang rukun tak tahu. Malulah tuan-tuan dan puan-puan depan Tuhan. Malulah depan Tuhan. Kita nak dapatkan lesen boleh bawa kereta ni, kena masuk kursus dulu. Betul tak? Kursus JPJ. Kena masuk kursus berapa jam? 2 jam ke, 4 jam ke, 6 jam. Lepas kursus, ada exam pula. Exam kena lulus. Tak lulus, tak boleh dapat lesen. Kalau langgar undang-undang, kena, apa nama dia tu? Ditarik lesen ataupun blacklisted. Macam-macam undang-undang.
kita nak sembahyang, tak pernah pun ambil kursus nak masuk sembahyang ni. Tak pernah pun belajar macam mana cara nak sembahyang. Dan tak pernah pula ada exam. Pernah tak ada orang sembahyang sebelum sembahyang dia ada exam dulu? Kenapa nak undang-undang atas jalan raya tu, Masya Allah kita punyalah beria nak ambil kan. Kena masuk kelas belajar, lepas tu kena ambil exam, lepas tu lulus, lepas tu kena jaga peraturan, kena jaga undang-undang. Oh, beria sungguh. Tapi ibadat kita dengan Tuhan, sembahyangnya, puasanya, zakatnya, tak pernah nak belajar pun. Mana lagi penting? Undang-undang atas jalan raya atau undang-undang dalam ibadat kepada Allah Ta'ala? Undang-undang lain ibadat kepada Allah Ta'ala. Dah, kenapa tak belajar undang-undang itu? Kenapa tak belajar? Kenapa tak ambil tahu? Kenapa tak praktik? Nah, ini masalah. Seolah-olah undang-undang jalan raya dan undang-undang lain itu jauh lebih penting daripada undang-undang dalam ibadat kepada Allah. Ini masalah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi undang-undang yang perlu kita jaga dalam sembahyang, ada rukun, ada syarat, ada sunan abad, ada sunan hayat. Tinggal sunan abad kena tampal dengan sujud sahwi. Sujud sahwi pula cerita dia macam ni. Lepas tu siapa buat sekian-sekian perbuatan, solat dia batal, kena ulang balik. Kalau terlupa rukun kena macam ni. Macam-macam undang-undang yang pada hakikatnya perlu dipelajari untuk nak bagi salat kita itu sah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua undang-undang yang kita tengah bahas ini, undang-undang yang zahir. Kalaupun lepas undang-undang yang zahir, belum tentu ibadat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk terima ibadat itu pula, dia ada undang-undang yang bersifat batin pula. Apa undang-undang sifat batin, tuan-tuan? Ikhlas. Ada orang, rukun dia settle, sunat semua dia buat, syarat semua cukup, hati tak ikhlas. Maka Allah campakkan sembahyang itu walaupun secara zahirnya dia paling sempurna sekali. Dalam satu riwayat disebut bahawa ada salat setengah orang yang dibawa oleh malaikat. Malaikat bawa sembahyang itu pada langit yang pertama, lulus. Pergi langit kedua, lulus. Pergi langit ketiga, lulus. Sampai diangkat ke Sidratul Muntaha. Diangkat kepada Allah. Allah melihat salat ini tak ikhlas. Lalu Allah memerintahkan malaikat ini, konyokkan salat itu seumpama kertas dan campak pada muka orang yang sembahyang tak ikhlas tadi. Jadi undang-undang zahir semua lepas dah. Sangkut palak pada undang-undang yang bersifat batin. Ikhlasnya, khusyuknya, takutnya pada Allah dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nak tak nak, untuk kita nak bagi lepas sembahyang kita, ibadat kita diterima oleh Allah, perjalanannya cukup jauh. Ada ilmu fiqahnya kena belajar, ada ilmu tasawufnya kena belajar. Alhamdulillah, kita rezeki kita ilmu fiqah yang kita ambil daripada kitab ni, Safinatun Najah. Ilmu tasawufnya kita belajar daripada kitab Bidayatul Hidayah dengan Habib Tauhid. Sebulan sekali pun jadilah. Jadi gabungan di antara dua ilmu itu yang menyebabkan, yang melayakkan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita berhenti di situ tuan-tuan dan puan-puan. Solat Isyak pun dah masuk. Perut pun dah lapar. Jadi cukuplah ya. Jadi nanti pada pengajian akan datang kita akan masuk kepada tingkatan niat. Jadi maksudnya lepas ni dia akan huraikan balik satu persatu daripada rukun-rukun sembahyang. Yang tadi, yang dalam rukun sembahyang tadi disebut je niat, Fatihah, i'tidal, rukuk, sujud. Disebut je satu-satu. Lepas ni dia akan huraikan satu-satu. Niat, apa cerita dia. Fatihah, apa syarat dia. Rukuk, macam mana cara dia. I'tidal, apa syarat dia. Satu-satu dia akan huraikan. Baik, insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi pada minggu depan. Jadi tuan-tuan dan puan, ada soalan lagi apa-apa? Silakan bertanya. Silakan. Ada soalan? Silakan. Okey, kalau tak ada soalan, sekadar sebagai satu pengumuman, saya daripada hari itu, bila Ustaz Firdaus mula bertugas di Darul Hikmah, saya dah fikir nak minta Ustaz Firdaus mengajarkan kitab Tauhid
ataupun ilmu akidah. So kita kat Darul Hikmah ni, kita ada kuliah fiqh ni yang kita tengah belajar. Kita ada kuliah ilmu tasawuf, iaitu Bidatul Hidayah dengan Habib Tahir sebulan sekali. Juga dengan buku Ta'lim Muta'alim yang dah lama tak buka tu, dah terlupa dah kat dia ni, buku putih tu. Nanti kita akan buka. Jadi ilmu tasawuf pun ada. Kemudian ilmu hadis pun kita dah mula dah. Setiap hari Khamis kita belajar kitab Syama'il Muhammadiyah, hadis-hadis tentang kesempurnaan Nabi SAW. Jadi saya fikir-fikir ada satu yang kurang, iaitu ilmu tauhid. Maksudnya Darul Hikmah ni ada ilmu Quran. Ilmu Quran, setiap hari kita belajar ilmu Quran. Ilmu hadis pun ada, Khamis malam Jumaat. Ilmu fiqh pun ada, Selasa malam Rabu. Ilmu tasawuf pun ada, Selasa malam Rabu. Tinggal satu lagi kita cukup, ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Ya? Ada soalan? Okey, kita kata boleh hukum dia orang perempuan menjadi imam. Tapi sekejap soalan tu. Saya nak habiskan saya punya pengumuman ni, kan terlupa orang. Jadi kita nak buat kelas ilmu tauhid ni. Biar kita tahu tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah macam mana. Nanti terikut-ikut dengan tauhid-tauhid yang merapu-rapu akidah-akidah yang sesat di luar sana. Jadi saya bincang dengan Ustaz Firdaus, kita akan buat kelas tauhid. Cuma waktu dan hari yang kita cadangkan setakat ini, masih belum final lagi. Yang kita jumpa setakat ni, waktu yang sesuai adalah hari Jumaat pagi. Hari Jumaat maybe pukul 9 sampai 10. Jadi belum final lagi lah. Nanti kita akan bincang, kita akan tengok juga. Jadi saya cadangkan waktu hari Jumaat 9 sampai 10 itu kelas tauhid di Darul Hikmah. Dan lepas kelas tauhid itu ada kelas Quran lah yang Ustaz Firdaus akan bimbing. Mungkin kita akan buat macam ni, 9 sampai 9.45 belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni tak boleh lama-lama. Kepala boleh berasap nanti. Sebab ilmu tauhid ni ada kalanya dia berat. Dia betul-betul dia akan pakai akal. Jadi 9 sampai 9.45 kelas tauhid yang akan dibimbing oleh Ustaz Firdaus dengan kitab yang ringkas lah. Kita start dulu dengan kitab yang ringkas. Lepas tu 9.45 rehat sampai 10 atau 10 suku. 10 suku sampai pukul 12 disambung dengan kelas Quran bersama dengan Ustaz Firdaus. Jadi kalau dah confirm semua nanti, kita akan keluarkan poster dan pengumuman macam biasa. Siapa tak ada dalam grup Darul Hikmah Datuk Keramat tu, tolong masuk sebab semua pengumuman kita masuk dekat grup tu. Itu je lah untuk pengumuman awal. Supaya macam-macam semua tahu dan macam-macam boleh ajak orang untuk datang pada hari Jumaat tu. Mungkin ada setengah orang malam dia tak dapat datang, Selasa dengan kami dia tak dapat datang. Tapi Jumaat dia kosong. Suruh dia datang hari Jumaat. Suruh dia datang hari Jumaat belajar tauhid, lepas tu rehat, lepas tu sambung belajar Quran pula. Bertambah meriah hari Jumaat tu, bertambah berkat hari Jumaat kita dapat belajar ilmu tauhid tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar pula Al-Quran, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik dah tu. Cantik dah tu. Siapa yang datang tu dapat pula sembahyang duha kat sini. Komplit dah tuan-tuan. Lepas tu pukul 3 tu jangan dengar ceramah aku kat Radio Hakim. 3 suku. Dapat pula belajar ilmu hadis. Kan? Komplit semua. Jadi itu pengumuman yang saya nak sampaikan. Kita pergi pada soalan. Apa soalan tadi? Batas suara orang perempuan kalau jadi imam. Itu je soalan kan? Satu je. Tak ada soalan lain Baik. Batas suara imam perempuan. Kita kata tadi hukumnya boleh untuk orang perempuan menjadi imam untuk orang perempuan. Kalau ada pun budak-budak lelaki, orang perempuan tak boleh jadi imam kat situ. Orang perempuan boleh jadi imam kalau hanya untuk orang perempuan sahaja. Dan kalau dia jadi imam untuk subuh dengan maghrib dengan isyak, iaitu tempat yang disunatkan untuk dia kuatkan suara. Maka tahap apa suara dia boleh kuatkan? Kan? Dia suara tu cukup
Maksudnya suara tu dia memang kena perlahan. Dia tak boleh jadi macam imam lelaki. Jangan pula orang perempuan dia jadi imam, oh dia kata, aku bukan selalu dapat jadi imam ni. Dia bantai surah Fatihah tu dengan macam-macam lagu, taranum, semua dia balun. Suara dia tu punyalah kuat sampai imam dekat suara ikhlas tu pun boleh dengar. Oh jangan macam tu. Batasan dia adalah suara dia tak boleh didengari kecuali makmum belakang dia sahaja. Tak boleh pakai mic, tak boleh suara tinggi, tak boleh suara tu keluar daripada bangunan ni. Cukup suara itu boleh dengar dekat makmum belakang sahaja. Saya bercakap ni, suara saya boleh dengar kat luar. Sebab saya pakai mikrofon. Ini dah, kalau orang perempuan, ni dah kira terkeluar daripada batasan suara dia dah. Batasan suara orang perempuan, kalau dia jadi imam kat sini, suara dia boleh dengar sampai makmum belakang tu sahaja. Itu sahaja batasan dia. Maksudnya kita nak tetapkan batasan tu secara betul-betul tepat, kita tak dapat lah. Kayu ukur batasan suara dia adalah sekadar boleh didengari oleh makmum belakang. Dan satu lagi, nak kata betapa orang perempuan ni dia tak boleh suara kuat sangat. Kalau imam untuk kalau imam lelaki dengan saf pertama makmum, jarak dia adalah satu sejadah, betul? Imam berdiri dekat ni, lepas tu makmum kena belakang satu saf, betul Disunatkan untuk orang perempuan, saf pertama makmum itu mesti lagi dekat dengan imam. Mesti lebih rapat dengan imam. Berbanding saf pertama laki dengan imam, yang jarak dia satu sejadah. Kalau saf pertama orang perempuan dengan imam perempuan ni, dia kena lagi dekat. Kenapa disuruh makmum ni semakin dekat dengan imam perempuan? Supaya imam perempuan tu tak payah nak kuatkan sangat suara dia. Biar dekat betul-betul belakang. Cukup kalau dia kuatkan sikit suara dia pun dah dengar dah kat belakang. Kalau macam lelaki kan, saf dia belakang, dia kena kuatkan lagi suara, baru boleh dengar sampai belakang. Kalau imam perempuan, kuatkan sikit sahaja. Sebab saf pertama makmum itu betul-betul belakang dia sikit. Boleh faham ya? Sampai macam tu sekali nak bagi tahu, orang perempuan jangan angkat sangat suara dia dalam sembahyang lah. Tapi kalau dah balik rumah tu nak menjerit dekat suami tu, terpulang lah. Menjerit sampai satu rumah boleh dengar tu, terpulang lah. Itu biasalah tu. Tapi dalam sembahyang tak boleh lah angkat suara. Ya? Wallahualam. Tak ada soalan lain ya? Itu saja. Mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi. Kelas akidah tu kalau jadi, kita akan maklumkan dalam grup. Yang confirm bukan Jumaat ini. Paling cepat Jumaat minggu depan. Ya, apa-apa kita akan maklum dalam grup lah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsika ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.